Ladies and gentlemen, it's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? It's showtime. They pulling up on the fucking ripstick. White Converse with my jealous on my fit. If only was with me, plus I'm finna hit a list. Shawty know the flex up on me, dumb. Pembangunan lestari. Maksud pembangunan lestari menurut UNESCO ialah pembangunan yang mengimbangi penggunaan alam semula jadi supaya ia dapat digunakan secara berterusan, tidak hanya pada masa kini, bahkan pada masa yang akan datang. Manakala pembangunan lestari menurut Suruhanjaya Brundtland pula ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa kini tanpa mengabaikan potensinya untuk keperluan generasi yang akan datang. Agenda ini telah diterima oleh pemimpin dunia pada tahun 2015. Terdapat 3 aspek yang merupakan tiang pembangunan lestari, iaitu yang pertama, ekonomi, yang kedua, sosial dan yang ketiga, alam sekitar. Ianya adalah untuk memastikan dan mewujudkan pembangunan yang mampan. Terdapat 17 matlamat dalam pembangunan lestari ini. Daripada 17 matlamat ini, 3 matlamat yang telah kumpulan kami pilih ialah yang pertama, tiada kemiskinan, dan yang kedua, pendidikan yang berkualiti, dan yang ketiga ialah inovasi, industri dan juga infrastruktur. Antara matlamat pembangunan lestari SDG yang pertama adalah tiada kemiskinan, iaitu menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk dan di seluruh dunia. Matlamat ini adalah bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan kebuluran terhadap semua lapisan masyarakat di sesebuah negara. Menjelang tahun 2030, SDG berhasrat untuk membasmi kemiskinan yang diukur melalui golongan yang berpendapatan rendah, iaitu kos sara hidup yang hanya mencecah kurang daripada $1.25 sehari. Tujuan matlamat utama pembangunan lestari SDG ini adalah untuk memastikan penurunan peratus kemiskinan dari jumlah kaum lelaki, wanita dan kanak-kanak serta setiap peringkat umur yang ada. Hal ini disebabkan oleh ketidaksamarataan antara hak jantina, terutamanya dalam pendidikan, ekonomi dan kehidupan sosial. Peluang pekerjaan yang ditawarkan pada masa kini lebih tertumpu kepada golongan lelaki, menyebabkan wujudnya peratus kemiskinan antara jantina. Selain itu, setiap peringkat golongan perlu diberi perhatian dan memastikan mereka mencapai perlindungan yang mencukupi, terutamanya bagi golongan miskin dan berisiko pada tahun 2030 dengan melaksanakan sistem dan langkah perlindungan sosial yang sesuai di seluruh negara. Golongan miskin yang perlu dilindungi adalah mengikut jantina, dibezakan mengikut kategori kanak-kanak, warga tua, orang kurang upaya, wanita hamil, bayi baru lahir dan mangsa kemalangan di tempat kerja. SDG telah menjamin pengurangan nisbah yang memberangsangkan terhadap golongan ini. Sebagai contoh, memberi sokongan terhadap golongan-golongan ini seperti memberi bantuan dan mewujudkan persatuan kebajikan untuk menyokong dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Matlamat utama SDG ini turut mementingkan keperluan sumber penting dan beberapa jenis sumber yang boleh diperbaharui bagi menyediakan sumber yang mencukupi dan boleh dimanfaatkan oleh negara kurang membangun dan negara membangun melalui kerjasama pembangunan yang berkesan. Hal ini bertujuan untuk menamatkan semua jenis kemiskinan agar sumber yang diterokai dapat dipenuhi dan meluaskan peluang pekerjaan kepada kalangan miskin. Pendidikan berkualiti merupakan matlamat pembangunan lestari yang keempat. Pendidikan merupakan salah satu kekuatan untuk pembangunan lestari, pembinaan negara dan keamanan negara. Terdapat 7 sasaran yang berorientasikan hasil. Sasaran ini mempunyai cara-cara untuk mengaplikasikannya dan mempunyai petunjuk. Antara kaedah yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah
dengan membina dan menaik tarafkan sekolah yang lebih komprehensif dan selamat. Kaedah seterusnya adalah mengembangkan pendidikan tinggi beasiswa untuk negara membangun. Selain itu, meningkatkan bekalan yang berkelayakan guru di negara membangun juga merupakan salah satu kaedah untuk mencapai sasaran tersebut. Matlamat pembangunan lestari pendidikan berkualiti ini bertujuan untuk menyediakan kanak-kanak dan orang muda pendidikan yang berkualiti dan mudah diakses serta peluang pembelajaran yang banyak. Selain itu, penyebaran kemiskinan yang meluas, berlakunya pemberontakan, konflik dalam negara dan faktor-faktor lain telah mengurangkan kemajuan secara relevan di negara-negara membangun. Hal ini kerana anak-anak dari keluarga miskin mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk berhenti sekolah. Terdapat perbezaan antara kawasan luar bandar dan bandar yang masih tinggi. Selain itu, slogan pendidikan untuk semua menjadi yang paling popular dan diberi perhatian melalui kursus pembangunan antarabangsa yang berbeza sejak tahun 1990. Di samping itu, kanak-kanak dan orang muda yang memperoleh kemahiran seperti membaca, menulis atau mengira lebih cenderung mempunyai masa depan yang lebih baik. Dunia berubah dan globalisasi memerlukan penduduk dunia untuk cepat menyesuaikan diri dan belajar dengan teknologi yang lebih baru. Peningkatan akses tidak akan meningkatkan peningkatan kualiti pendidikan. Hal ini kerana terdapat beberapa negara yang gagal memenuhi keperluan kemahiran matematik minimum ketika pendaftaran sekolah. Masih terdapat jutaan kanak-kanak yang tidak dapat menjalani aktiviti pendidikan di sesebuah negara. Peningkatan dalam pendaftaran pendidikan juga tidak menjaminkan kanak-kanak atau orang muda mahir dalam membaca, mengira atau menulis. Matlamat pembangunan lestari ini telah mempertimbangkan dan menetapkan bahawa pelajar yang terlibat dengan pendidikan tanpa sebarang perbezaan. Selain itu, mereka akan diagihkan secara adil. Hal ini kerana pendidikan yang ditawarkan tanpa mengira perbezaan dari segi bangsa, jantina dan etnik. Persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif memainkan peranan bagi mewujudkan keselesaan bagi pelajar-pelajar. Penaik tarafan kemudahan pendidikan juga dilaksanakan. Seterusnya, industri inovatif dan infrastruktur merupakan matlamat pembangunan lestari yang ke-9. Ia juga dikenali sebagai SDG 9. Tujuan matlamat ini diwujudkan adalah kerana untuk mempromosikan perindustrian yang lestari, memupuk inovasi dan membina infrastruktur yang berdaya tahan. Untuk mencapai kemajuan matlamat ini, ia memiliki 8 sasaran. Yang pertama adalah untuk mewujudkan infrastruktur yang mampan, berdaya tahan dan berkualiti supaya dapat menyokong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Yang kedua pula adalah untuk menggalakkan perindustrian yang inklusif dan mampan menjelang tahun 2030. Yang ketiga, meningkatkan akses perusahaan perindustrian kecil untuk negara-negara membangun. Yang keempat pula, menaiki taraf infrastruktur dan industri retrofit menjelang tahun 2030 dengan meningkatkan kecekapan penggunaan sumber melalui penggunaan teknologi dan proses perindustrian. Yang kelima, meningkatkan penyelidikan saintifik dan menaiki taraf keupayaan teknologi. Yang keenam, melancarkan pembangunan infrastruktur yang mampan. Dan yang ketujuh, menyokong pembangunan teknologi penyelidikan dan inovasi serta akhir sekali menyediakan akses internet di negara-negara membangun.
Matlamat pembangunan lestari SDG dapat direalisasikan jika adanya usaha dalam sesebuah negara dengan mengadakan beberapa dasar untuk memastikan matlamat ini dapat dicapai. Negara Malaysia turut terlibat dalam SDG untuk memastikan kadar kemiskinan rakyat di negara ini sifar. Matlamat SDG ini membawa kepada tercetusnya Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang merupakan hasrat demi membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara maju dan mapan melalui pembangunan secara adil dan saksama. Antara 7 teras WKB 2030 termasuk kesejahteraan sosial sangat berkait rapat dengan matlamat pertama SDG iaitu untuk memastikan kebajikan semua golongan masyarakat dilindungi. WKB 2030 juga bukan sahaja mementingkan golongan Bumi Putera, namun semua etnik yang terdapat di Malaysia sesuai dengan matlamat utama SDG yang ingin memastikan tiada kemiskinan di mana-mana. WKB 2030 turut meliputi semua rakyat Malaysia iaitu golongan B40, warga emas, masyarakat dalam transisi ekonomi, orang asli, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, orang kurang upaya, belia, wanita dan kanak-kanak. Semua golongan masyarakat disasarkan akan diberi perhatian dengan bantuan yang adil dan menyeluruh agar mereka tidak ketinggalan. Pencapaian matlamat utama SDG di negara kita sudah tentu disebabkan oleh 8 pemboleh daya yang diterapkan oleh WKB 2030 iaitu fokus dalam memastikan modal insan berkualiti supaya tiada kemiskinan pada masa akan datang. Antara 8 pemboleh daya tersebut ialah kemampanan fiskal, pendidikan dan TVET, modal kewangan, data raya, keberkesanan, penyampaian, institusi kelestarian, takbir urus dan integriti serta masyarakat berpencerahan. Hal ini dikatakan demikian kerana kemiskinan akan dapat disbasmi dengan mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat daripada pelbagai peringkat umur. Dasar pendidikan kebangsaan ini dapat merealisasikan matlamat pembangunan lestari yang keempat iaitu pendidikan berkualiti. Dasar pendidikan kebangsaan ini diwujudkan adalah bertujuan untuk mengganti sistem pendidikan pada zaman penjajah. Matlamat dasar pendidikan kebangsaan adalah bagi memenuhi keperluan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dan menggalakkan perkembangan dari segi budaya, sosial, ekonomi dan politik. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin, berakhlak dan bersatu padu bagi mencapai keharmonian dan kemakmuran dalam negara. Dasar pendidikan kebangsaan ini telah digubal menggunakan acuan tempatan. Penggunaan acuan tempatan ini adalah untuk memperkasakan bahasa pengantar, sukatan dalam mata pelajaran dan kurikulum. Antara matlamat lain yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini ialah terdapat dalam Penyata Razak 56 dan Rahman Talib 60 iaitu mentafsirkan sebagai penyatuan kanak-kanak di sekolah berbilang kaum dan untuk menyediakan tenaga kerja dalam bidang ekonomi dalam negara. Terdapat juga beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai dasar pendidikan kebangsaan. Antaranya ialah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, mengadakan kurikulum yang sama bagi semua sekolah yang berorientasikan Malaysia, menggunakan sistem peperiksaan yang sama di setiap sekolah, menyediakan pendidikan yang asas selama 9 tahun, menggalakkan aktiviti kurikulum yang dapat memupuk disiplin setiap pelajar, meluaskan pendidikan berbentuk vokasional dan teknik, meningkatkan aspek disiplin, moral dan kerohanian dalam diri pelajar dan memperbanyakkan kemudahan di universiti. Strategi-strategi ini dapat membantu dalam mewujudkan matlamat pembangunan lestari yang keempat iaitu pendidikan yang berkualiti. Sistem pendidikan yang baik dapat melahirkan masyarakat yang memenuhi keperluan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial.
Dasar pembangunan negara yang mendukung matlamat industri, inovatif dan infrastruktur itu tadi adalah Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN). Dasar ini memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi bertujuan untuk transformasi sosioekonomi dan pertumbuhan inklusif. Matlamat utama dasar ini untuk melahirkan masyarakat yang maju sains dan progresif serta yang berfikiran ke hadapan agar negara setanding dengan negara-negara maju yang lain. Dasar ini mempunyai visinya tersendiri iaitu sebuah negara maju sains bagi transformasi sosioekonomi dan pertumbuhan yang inklusif. Manakala misinya pula adalah untuk memajukan dan mengarus-perdanakan sains, teknologi dan inovasi di semua peringkat dan dalam semua sektor. Dasar ini mempunyai 5 asas yang kukuh iaitu sains teknologi untuk dasar, dasar untuk sains teknologi dan inovasi, komitmen industri kepada STI, tadbir urus STI dan STI bertujuan membentuk masyarakat yang stabil, berdaya tahan dan bersatu padu. Seterusnya, berdasarkan 5 asas yang kukuh tersebut, dasar ini memfokuskan pula kepada 6 teras strategik. Kesimpulan, pembangunan lestari merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipraktikkan oleh setiap negara. Hal ini kerana pembangunan lestari telah pun menitik beratkan pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi yang akan datang. Kewujudan pembangunan lestari telah pun mencetuskan beberapa kerjasama antarabangsa, antaranya ialah Persidangan Rio de Janeiro yang telah berlaku di Brazil pada 1992 dan Deklarasi Langkawi telah. Setiap persidangan dan deklarasi ini telah membincangkan isu yang berbeza-beza. Matlamat tiada kemiskinan merupakan hasrat negara untuk membasmi kemiskinan dan kebuluran dalam semua lapisan masyarakat. Oleh itu, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 telah pun diperkenalkan bagi merealisasikan matlamat ini. Matlamat pendidikan berkualiti pula bertujuan untuk menyediakan generasi muda berpendidikan dan yang berkualiti dan mudah diakses serta peluang pembelajaran yang banyak. Oleh hal yang demikian, Dasar Pendidikan Kebangsaan telah pun diperkenalkan. Matlamat industri, inovatif dan infrastruktur bertujuan untuk mempromosikan perindustrian yang lestari, memupuk inovasi dan membina infrastruktur yang berdaya saing menjelang tahun 2030. Oleh itu, kerajaan telah pun memperkenalkan Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara bagi membantu pelaksanaan matlamat ini.